rakan-rakan muktamir-muktamirat, saudara yang dikasihi Allah sekalian, kita sebagai sebuah gerakan yang telah tertubuh 53 tahun lamanya. Itu ditubuhkan tahun 1961 oleh golongan orang-orang muda, pelajar, mahasiswa yang mencari-cari identiti diri dan jati diri mereka. Mereka ini nak jadi apa? Dan apa patut mereka buat dengan kapasiti yang mereka ada. Saya cukup terkesan apabila membaca satu tulisan yang ditulis oleh Ayahanda Datuk Dr. Siddiq Fadil. Yang tulisan itu disebarkan dalam tareikh di kebangsaan yang lalu. Saya harus dapatkan dan baca bagaimana golongan awal Angkatan Belia Islam Malaysia yang asalnya daripada PKPM itu membina kekuatan dan kredibiliti mereka, akhirnya telah melakukan satu bentuk transformasi yang cukup signifikan dalam negara. Dan apabila kita bertemu dengan seorang tokoh gerakan Islam dunia, namanya Dr. Ahmad Tatonji, saya perlu jumpa dengan beliau. Dia adalah ayahanda kita, bukan ayahanda, saya ingat Nenda, datuk kita yang sudah begitu lama terlibat dengan gerakan Islam. Bila dia datang ke sini, dia sebut dalam dunia ini ada dua gerakan di dalam dunia yang telah melakukan transformasi besar-besaran dalam negaranya. Yang pertama, Muslim Youth Movement of Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia, ABI. Yang kedua, Muslim Youth Movement of South Africa, namanya ABI Afrika Selatan. Begitulah saudara. Saya nak ceritakan bahawa kita bukanlah calang-calang gerakan. Gerakan ini telah melalui pancaroba, telah melalui jalan-jalan yang berliku, yang cukup sukar selama puluhan tahun, dan masih bernafas hari ini, tuan-tuan. Hari ini kita adalah sebahagian daripada mereka. Dan orang yang merintis jalan ke arah membina gerakan ini masih lagi hidup, dan mereka ada dalam wadah. Kemudian diteruskan dengan golongan yang seterusnya, AB. Dan kita di PKPM. Bila saya sebut PKPM, maksudnya itulah dia yang termasuk Badan Gabungan Negeri dan seluruh kampus dan jajahan takluk. Jadi saudara, kalau kita merujuk dan melihat kepada apa yang disebutkan oleh Ayahanda Datuk Dr. Siddiq Fadil, bila beliau menyatakan gerakan ini adalah gerakan yang sentiasa belajar dan sentiasa mahu belajar, maka ini adalah proses pembelajaran. Pada saat dan ketika saudara almarhum Ahmad Azam meninggal dunia, ayahnya bersama dengan kami di dalam tamrin College Darul Hikmah. Saya ingat lagi ketika itu, saya fikir 2 atau 3 November gitu tarikhnya. Tuan Haji Ahmad Azam sering menyatakan perkara ini, pesan dia. Saya ingat lagi 3 pesan itu. Yang pesan itu tertimpa atas diri dia, dan pesan itu terkait juga dengan apa yang Ayahanda Datuk Dr. Siddiq Fadil sebutkan. Gerakan ini sebagai gerakan yang sentiasa belajar dan mahu belajar. Perkara pertama yang dipesan dalam tamrin itu dan diulang berkali-kali, dan ternyata pesan itu jatuh atas dirinya. Maksudnya itu untuk kita bersama. Maksudnya Cik Azam bila dipesan itu, Allah uji dengan apa yang dipesankan. Dan saya berpesan kepada semua kita, dan mungkin ujian akan datang dengan apa yang kita pesankan. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku di atas muka bumi ini dengan sengaja dan dengan tiba-tiba. Semuanya dengan kehendak dan ketentuan Allah. Jadi nombor 2, sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah dengan kebijaksanaannya dan dengan kemahuannya, Allah telah meletakkan kita untuk satu-satu perkara yang sudah pasti terbatas pada akal dan capaian kita. Ada sebab itu, terimalah kehidupan ini dan peristiwa ini. Perkara yang ketiga yang disebutkan,
Terimalah kehidupan ini sebagai satu proses pembelajaran. Masuk dalam pembelajaran ini dengan clear mind, dengan minda terbuka. Dan ternyata esok malam, maksudnya yang dia pesan itu petang tu ya, petang itu Saudara Ahmad Amar. Saya tak punya pengalaman yang banyak dengan Saudara Ahmad Amar. Cuma pertemuan terakhir itu, beliau banyak sekali bertanya tentang macam mana nak belajar jadi seorang pelajar sejarah. Kalau saya pelajar sejarah tahun 4 ketika itu, dan beliau pelajar sejarah tahun 1 di Turki. Jadi sudah pasti nak konsult senior kan begitu. Jadi pertemuan itu berlaku di Hotel Grand Season. Hotel apa ya? Shah Alam itu. Quality Hotel Shah Alam. Usai program Blue Wave, usai program wacana buku bersama dengan Douglas Thompson. Jadi berbagai perkara ditanyakan. Saya teringat, saya pesan satu benda kepada beliau. Saya katakan, Saudara Amar, anda sedang disiapkan untuk menjadi pimpinan dan untuk satu perkara yang besar untuk masa akan datang. Dan saya fikir itu berlaku. Beliau jadi pimpinan kita, dan beliau melakukan sesuatu yang besar untuk umat ini. Beliau menghidupkan hati-hati yang mati. Dalam saat ketika hidupnya, tidak siapa pun tahu siapa Muhammad ni. Tapi setelah matinya, orang berbicara tentang beliau. Dan sudah pasti kita terfikir dan tertanya-tanya, dari mana datangnya beliau ni, kalau bukan daripada hasil didikan dan tarbiyah gerakan ini. Macam yang saya sebutkan tadi, saudara, sudah pasti ada kelompongan, kekurangan di sana sini. Kerana kita manusia, PKPM ditakbir oleh manusia. Manusia tidak sempurna, kan? Kan? Atas sebab itu, adanya unsur syura dalam gerakan kita. Indahnya tuan-tuan, gerakan Islam. Saya cukup geram dan bengang, dan kalau saya diberikan peluang untuk berpencak, saya suku pula sedikit dan hormatnya memperbaiki gerakan Islam. Gerakan Islam adalah gerakan terbaik yang saya pernah jumpa dalam konteks membina manusia. Tinggal lagi bagaimana dinamika gerakan itu. Jadi kalau kita boleh berkenal-kenal dengan gerakan kita, boleh saya lontarkan satu dua bentuk pemikiran dan fikrah gerakan, supaya seluruh kita akan bergerak ke arah itu, dan cuba untuk memastikan kita terbina dengan fikrah dan pemikiran yang tersebut. Yang pertama, gerakan Wadah Habib PKPM diadun dengan citra Harakah Islamiyah. Teks dan literature yang kita baca, teks daripada Ikhwanul Muslimin, teks daripada Jamaat Islami, teks daripada kelompok-kelompok gerakan Islam, itu tidak boleh dinafikan sama sekali. Kita memang kena baca, kerana di situ ada kekuatan kepengurusan, membentuk fikrah bagaimana harakah ini berjalan. Kita ambil model gerakan Islam. Jadi kalau kita mengaku ni dalam muktamar, saya selaku kepimpinan tuan-tuan, kita bersama mengaku bahawa PKPM adalah gerakan Islam. Setuju dengan saya, tuan-tuan? Yang kedua, gerakan ini diadun dengan kekuatan gerakan intelektualisme. Tidak dinafikan, tuan-tuan, kita telah dibina dengan itu. Kerana kecepatan kita untuk menangkap apa isu dan juga pemikiran semasa yang sedang dibahaskan. Walaupun yang membahaskan itu kelompok kecil. Dan keupayaan pimpinan kita untuk turun dan membumikan apa yang dibahaskan. Saya cuba fikirkan, cara tahun 60-an, siapa bercakap soal secularism? Apa benda tu? Tapi itu Habib itulah perkatakan tahun 60-an dulu. Dan saudara, saya nak beritahu bahawa ini adalah keperluan kita untuk memperkuatkan kekuatan akliyah, pembacaan, budaya ilmu. Kerana itu akan meletakkan di mana kita dan akan membentuk jati diri gerakan ini. Yang ketiga, kita telah diadun dengan unsur-unsur wakil
unsur-unsur waqi'iyah setempat gitu, dengan citra kemalaysiaan, citra kemelayuan, dan itu tidak boleh dinafikan. Saudara, tahu tak, Habib ini cukup dipengaruhi oleh seorang tokoh yang dikenal sebagai the first Prime Minister of Republic Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Nasir. Kerana Bapak Muhammad Nasir, kita tak jadi ikhwan di sini. So, kita baca Habitat Selecta untuk mendapatkan apa dia buah fikiran Muhammad Nasir, yang akhirnya sedikit sebanyak telah memberi semangat dan semarak baru kepada gerakan Islam kita ini. Dan yang terakhir, gerakan kita diadun oleh gerakan social activism, gerakan aktivisme sosial. Kerana itu kalau saudara balik ke Taipei, ke rumah saya di Kemunteng, di Kampung Pinang, saya tanyalah makcik-makcik yang ada di kampung itu, makcik, kenal tak Habib? Memang PKPM tak kenal kan? Tapi tanya, kenal tak Habib? Confirm dia akan cakap, makcik kenal Habib. Makcik kenal Habib kat mana? Dua benda dia akan kenal Habib. Yang pertama, Tazki Habib, pandai orang tahu. Yang kedua, dia kata Habib ini persatuan tolong orang. Jadi saya tak nafikan apa usul yang disebutkan tadi itu adalah niche area, lingkung kebitaraan kita yang perlu kita penuhi. Dan insya-Allah tuan-tuan, saudara, kepimpinan di hadapan ini adalah sebahagian daripada tuan-tuan. Kita adalah pasukan yang bergerak secara kolektif. Jadi saudara, yang di hadapan ini sebenarnya kuli, dia buat kerja lebih sikit. Betul tak? Dia buat kerja lebih sikit daripada korang. Kalau kita di kampus BJN, kita tengok dalam kelompok kita, kampus BJN, apa masalah anak buah aku, dia orang ini, tengok dah lah masalah dia orang tak settle, tengok lagi masalah rumah. Jadi sebab itu saudara, kita perlu perkukuhkan institusi syura. Syura bukan setakat majlis syura atau MKPI semata-mata, tapi consultation itu wajar untuk berlaku. Syura sebagai, bukan institusi yang kita nampak itu sebagai satu bentuk majlis mesyuarat, bukan itu, tapi syura sebagai prinsip. Itu yang wajar kita bangunkan kembali. Sahabat yang terakhir, sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan doa yang Allah ajarkan. Kita baca kan di dalam zikir-zikir kita pagi dan petang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Pada saat orang beriman diberikan amanah dan tanggungjawab kepimpinan, mereka menolak. Tapi satu ketika mereka terfikir dan teringat akan ayat Allah dan pesan-pesan nubuah. Sesungguhnya Allah tidak akan membebankan kamu dengan sesuatu yang kamu tidak akan rela untuk dibebankan olehnya. Lalu teringat lagi akan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doa orang yang hidup dan menerima amanah Allah. Ya Allah, jangan Engkau berkira dengan kami pada apa yang kami terlupa dan apa yang kami tersilap. Ya Allah. So, saya tak boleh nak bercakap lanjut kerana kita rasakan bahawa ini adalah taklifan, dan taklif dalam pengertian gerakan Islam yang kita faham itu adalah amal kepimpinan ini sebagai taklif, sebagai bebanan. Itu bukan tashrif, bukan privilege. So jadi kepimpinan ini tak ada apa pun yang lebih, malah lebih menakutkan. Itu ada. Jadi sama-sama seorang mendukung dan menyokong rakan-rakan pimpinan kita. Sama-sama kita memaafkan. Saya minta tolong sahabat, kalau ada apa yang tak settle ya,
Ada apa yang tak puas hati, kalau nak bertumbuk sahaja, lepas ni kita settle kat luar. Maksudnya, boleh tak? Lepas kita balik muktamar ni, settle lah apa saja masalah yang berkaitan dengan sesama kita. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke saudara? Siapa cakap tak ni? Cakap tak, aku rasa kat sini. Cuba supaya mungkin saudara. Saya nak supaya aura perjuangan dan kebersamaan ini akan terus berlangsung. Ya? Boleh? Saudara janji dengan kami? Boleh berjanji dengan kami saudara? Settle. Kosong. Kau mesti jangan aku confuse. Boleh tak boleh? Biasa tipu Jadi ini yang betul-betul akhir. Pesanan saudara almarhum Abu Qasim. Saya pertama kali jumpa Abu Qasim ini pada ketika saya pertama kali mengikuti sesi pengenalan PKKM. Memang dia tak masuk pun sesi tu. Itu bukan Syah Amir, Ali, pimpinan Abel, Cik Su, siapa lagi? Halim. Itu pimpinan ketika itu di UIPJ. Semasa kami nak turun daripada lift, tiba-tiba ada masuk seorang budak kecil. Masuk lift tu SM Building. Ada lagi SM Building di UIPJ kan? Kan ada lift kan? Tiba-tiba ditahan kami. Jangan keluar lagi, naik atas. Apa hal budak kecil ni? Allah Akbar. Sebab aku rasa aku lagi besar dari dia. Sampai kami naik di atas, kelas atas. Saya ingat lagi, kami masuk ke dalam kelas itu 6 orang kawan-kawan daripada KPIP masuk ke dalam bilik yang semuanya pipins. Rupanya kami dah tersilap masuk kelas. Dia panggil budak-budak Negeri Sembilan je naik, tapi kami naik sekali. Jadi tak apalah, kita dengar lah apa yang budak kecil tu cakap. Saya ingat satu perkara yang sangat tak boleh dilupakan. Istilah jiwa besar. Betul? Saudara almarhum Abu Qasim sering mengucapkan atau mengungkapkan perkataan itu. Berjiwa besar. Berjiwa besar. Betul tuan-tuan? Jadi berjiwa besar lah. Maafkanlah apa yang terkhilaf pada kita semua. Dia selalu boleh tak pegang tangan kawan-kawan masing-masing, ya, acungkan ke atas. Acung tu tahu kan? Acung ke atas. Kalau ada boleh rakam. Ini manifesto. Apa kita sebut? Ini perjanjian gitu. Dalam konteks gerakan Islam kita tak ada bai'ah yang semacam mana orang lain buat. Tapi bai'ah kita dengan cara bai'atul amal, dengan cara bai'ah amal kita, dan juga dengan kesepakatan kita. So, sama-sama kita takbir, kemudian kita ungkapkan moto gerakan ini. Ini janji kita untuk sentiasa bersama dalam gerakan Islam. Gerakan ini, gerakan dakwah. Dan bukan bersama duduk saja, kita akan bangunkan bersama-sama. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Walillahilhamd. Hidup biar berjasa! 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 Masya Allah, saya tak pernah dengar lagi orang buat macam ni. Ini bid'ah yang asal. Dan saya nak untuk yang terakhir tuan-tuan, nanti kalau kita beredar, boleh tak kita sama-sama bersalam-salaman dan berpeluk-pelukan dan kita salam tamrin. Tunjuk. Itu bid'ah. Salam tamrin tuan-tuan. Pertama, kedua, ketiga, kemudian saya tak nak sebut lebih lanjut, tapi ada justifikasi tertentu tentang salam ini. Dan sebenarnya ada disebutkan dalam hadis tentang syabak, syabkah.
Ini namanya safahah kan, salam. Ada syabakah, itu yang genggam gitu. Tak apalah tuan-tuan, apa-apa pun kita adalah satu hati, satu jiwa, dan kita adalah satu gerakan. Semua selepas ini boleh tak, setelah kita habis program, bagi setiap wakil kepimpinan BGN dan kampus dapat bertemu dengan kami sebentar untuk kita update beberapa perkara, dan kita akan terus bergerak tuan-tuan pada minggu yang akan datang. Maksudnya kita bergerak, tak ada masa nak tidur dah selepas ini. Saya nak mengumumkan beberapa perkara penting dalam konteks Muktamar Sanawi. 3 perkara perlu dibuat dalam sidang resolusi, dan kita sedang melakukan itu. Yang pertama, pembubaran saf kepimpinan. Yang kedua, pelantikan saf kepimpinan yang baru. Dan yang ketiga, ucapan penangguhan oleh Presiden yang baru. Dan tidak diperuntukkan untuk pengumuman barisan atau saf exco yang lain selain pimpinan kanan. Kerana itu saudara, hari ini kita tidak berniat untuk mengumumkan barisan pimpinan yang lain, tapi insya-Allah kita akan adakan majlis yang seterusnya pada 4 Oktober tahun 2014 untuk majlis penghadaman ucapan dasar dan juga majlis pengumuman barisan Ahli Jadualkuasa Pusat PKPIM sesi 2014-2015. Kami menantikan kehadiran tuan-tuan saudara sekalian. 4 Oktober, tolong save the date dengan izin. Dan cara bawa lah buah tangan, ya. Jadi insyaAllah itu dulu untuk ucapan yang sederhana ini. Saya mohon maaf atas salah dan silap. Saudara, kepimpinan ini adalah kepimpinan bersama. Ini adalah gerakan yang bersifat kolektif. Saudara, kita adalah orang-orang yang di atas jalan Allah melakukan kerja dakwah. Kalau Nabi Rasul dan Nabi Rasul dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam dipilih oleh Allah untuk melakukan gerak kerja dakwah, kita menyambung gerak kerja itu. Bukankah kita juga kena tempias pilihan Allah? Ada sebab itu istiqamah dengan jalan ini. Wallahu ta'ala alam. Saya bangga dan gembira dengan saudara. Saya rasa saudara-saudara ini orang yang ikhlas. Kerana saya tahu saya tak berapa nak ikhlas sebab diri saya kan. Hanya saya yang tahu dengan Allah. Kerana itu saya fikir saya terkena tempias keikhlasan tuan-tuan. Jadi terima kasih saudara. Saudara adalah orang-orang yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Pelajar Islam berjuang untuk keadilan.